Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang jika ada video-video yang bermanfaat. InsyaAllah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni saya diberikan satu video yang diminta kepada saya untuk berikan reaction terhadap video berkenaan. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Kita yang dinanti oleh Nabi, kita yang diharapkan oleh Nabi. Saat Nabi dalam keadaan sakratul maut, Sakarat. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, aku masih ingin bersama dengan umatku. Waktu sakarat Aku tidak bisa jauh daripada umatku. Apa jaminannya untuk umatku di yaumil qiyamah?" "Ya Rasulullah, untukmu telah diciptakan 7 pintu syurga yang dibentangkan sebesar-besarnya. Terserah, bebas engkau ingin masuk dari mana. Bukan itu tujuanku. Apa jaminan umatku di yaumil qiyamah?" Malaikat Jibril bertanya kepada Allah, "Ya Allah, Muhammad kekasihmu meminta apa jaminan untuk umatnya di yaumil qiyamah?" Apa jawaban Allah? Jawaban Allah mengatakan, "Sampaikan kepada kekasihku Muhammad, apa yang dia minta Allah akan rida. Aku tidak akan menghinakan umat Muhammad di yaumil qiyamah." Ini jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup kita sakitin hati Nabi, cukup. Cukup kita lalai kepada Allah, cukup. Malu kita di hadapan Nabi. Para orang-orang tua kita, para salafun as-salihun, yang mereka dengan bangga membawa amalan sedekahnya, membawa amalan zakatnya, diperiksa oleh Nabi. Nabi tersenyum dan mengatakan, "Hadza ummati ya Rabbi." Ini adalah umatku. Okey, baik, kita dah tengok video berkenaan sama-sama tadi. Jom kita berikan sedikit reaction berkaitan tentang video ini. Pertama, apa yang ustaz ini baca adalah cerita yang tak sahih, bahkan bercampur-campur dengan hadis sahih. Pertama, tak benar ketika terjadinya sakaratul maut, Nabi SAW mengharapkan dan menantikan umatnya, iaitu kita. Yang kedua, tak benar Nabi merintih bahawa dia masih mahu untuk bersama dengan umatnya di akhir ayatnya. Bahkan setiap Nabi diberikan peluang untuk meninggal pada waktu yang dia sudah bersedia. Yang ketiga, tak benar pintu syurga ada 7 dan dibentangkan kepada Nabi SAW. Sebenarnya pintu syurga ni ada 8. Ini sabit dalam riwayat Muslim. Nabi SAW sebut, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw fayusbighul wudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya." Tiadalah seseorang yang berwuduk dan memenuhi kesempurnaan wuduk kemudian dia berdoa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali akan dibuka baginya pintu-pintu syurga yang 8. Dia berhak masuk dari mana-mana pintu yang dia mahu. Pun begitu, saya melihat kisah yang dibawakan oleh Abang Habib kita ini hampir dengan kisah daripada riwayat yang sahih. Cuma ia tak berlaku pada hujung hidup Nabi SAW. Ia tidak berlaku pada waktu sakaratul maut. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Abdullah bin Amru bin Al-As, dia cerita, satu hari Nabi SAW membaca satu ayat Al-Quran tentang kata-kata Nabi Ibrahim. "Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni." Wahai Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyebabkan ramai umat manusia tersesat. Oleh itu, sesiapa yang mengikuti aku dalam ajaran Islam yang menjadi pegangan aku, maka dia adalah dari golongan aku. Ini surah Ibrahim ayat 36. Kemudian Nabi SAW baca ayat yang lain pula daripada kata-kata Nabi Isa, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Jika engkau menyeksa mereka, maka tidak ada yang menghalanginya, kerana sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau, dan jika engkau mengampunkan mereka, maka sesungguhnya engkaulah ya Allah sahaja yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Ayat 118 surah Al-Maidah. Kemudian dalam riwayat berkenaan, sahabat ini meneruskan cerita, dia kata, "Farafa'a yadayhi wa qala Allahumma ummati ummati wa baka." Lalu Rasulullah SAW mengangkat
kedua-dua belah tangan dia seraya dia berdoa, dia berkata, "Ya Tuhanku, ummati ummati." Kemudian baginda menangis. Faqala Allahu azza wa jalla, "Ya Jibril, idhhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam fasalhu ma yubkika." Fa'atahu Jibril alaihi salam fasa'alahu fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lam. Faqala Allah, "Ya Jibril, idhhab ila Muhammad faqul inna sanurdika fi ummatika wala nasu'u." Allah pun berkata, "Wahai Jibril, pergilah kamu bertemu Muhammad. Allah Ta'ala, Tuhan kamu, mengetahui, lebih mengetahui. Tanyalah mengapa dia menangis." Lalu Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia tanya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab sambil menangis, "Umatku, umatku, umat." Jibril naik dan cerita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala memerintahkan Jibril turun kembali dan mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Katakanlah padanya ya Jibril bahawa aku akan meredai umatmu ya Muhammad dan aku tidak akan menyakitimu." Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Daripada hadis ini jelas menunjukkan bahawa penceramah ada ciplak sebahagian kisah ke dalam ceramah beliau. Sebahagian kisah-kisah yang sahih dimasukkan secara sembrono itu. Boleh jadi dia tak hafal hadis tu lalu dia pun goreng supaya menambat hati pendengar. Di dalam hadis yang sahih menunjukkan bahawa Nabi SAW sangat mengasihi umatnya sehingga baginda bimbang umatnya ditimpa kesusahan di hari akhirat nanti. Pun begitu, kisah berkenaan tidak berlaku sebelum kewafatan baginda Nabi. Ia berlaku sebelum daripada tu. Adapun ketika waktu nazak baginda, terdapat hadis riwayat Aisyah yang mengukuhkan bahawa Nabi SAW tidak mengharapkan umatnya. Baginda sedar tugasnya kepada umatnya telah tamat dan baginda sangat mahu untuk berada di sisi kekasihnya Allah Azza wa Jalla. Aisyah bercerita di dalam hadis riwayat Bukhari, ketika Rasulullah SAW sihat, baginda pernah berkata, "Innahu lam yuqbad nabiyyun hatta yara maq'adahu minal jannah summa yukhayyar." Sesungguhnya seorang nabi dia tidaklah akan diwafatkan hinggalah diperlihatkan kepadanya tempatnya di syurga lalu dia dipersilakan untuk membuat pilihan. Falamma nazala bihi wa ra'suhu ala fakhidhi ghushiya alaihi summa afaqa fa ashkhasa basarahu ila saqafil bait summa qala Allahumma ar-rafiqal a'la. Ketika malaikat pencabut nyawa datang kepadanya, ketika itu kepala baginda Nabi SAW berada di pangkuan aku, maksudnya di pangkuan Aisyah. Rasulullah pengsan untuk beberapa ketika, kemudian dia sedar kembali. Setelah itu dia menghadap pandangannya ke atas bumbung rumah sambil dia mengucapkan, "Ya Allah, pertemukan aku dengan kekasihku Allah yang maha tinggi. Allahumma rafiqal a'la." Faqultu idzan la yakhtaruna wa araftu annahu al-hadithu alladhi kana yuhaddithuna wa huwa as-sahih. Qalat fa kanat akhiru kalimatin takallama biha Allahumma ar-rafiqal a'la. Aisyah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memilih untuk hidup lebih lama lagi bersama kami dan saya tahu bahawa itu adalah pelaksanaan bagi ucapan yang pernah Rasulullah sebutkan dahulu kepada kami ketika dia sihat. Aisyah kata itulah kata-kata terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan kekasihku Allah yang maha tinggi. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ia menjadi bukti bahawa ketika itu baginda lebih memilih Allah. Ketika nazak, baginda tidak memilih umatnya. Baginda memilih Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat, kadang-kadang kita ni lebih kepada emosi berbanding fakta. Lebih suka menangis daripada menilai kebenaran. Apabila kita berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia penting untuk kita tahu bahawa itu adalah benar, bukan main goreng saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah pesan kepada kita, hadis ini sabit, hadis ini mutawatir, hadis ini confirm datang daripada Nabi. Nabi kata, "Inna kadhiban alayya laysa kakadhibin ala ahadin, faman kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Bohong atas nama aku tak sama dengan bohong atas nama orang lain. Siapa yang bohong atas nama aku dengan
dengan sengaja, maka siap sedialah tempat duduknya daripada api neraka. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Saya sangat cadangkan anda untuk beli dan baca buku Sirah Nabi Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ia bahkan menceritakan detik-detik akhir kehidupan Nabi SAW yang anda boleh nilai, yang anda boleh semak. Saya letak link dekat bahagian description. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang share dan subscribe. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.